Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam ni sekali lagi kita dapat berhimpun di satu lagi majlis taklim atau lebih dikenali sebagai majlis ilmu. Dan seperti biasa kita akan mulakan kelas pengajian kita dengan membuka kelas membaca suratul Fatihah, yang mana kita akan khususkan buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga buat kedua orang tua kita, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca bersama ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diharapkan semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, majlis ini juga diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan diberikan kepahaman olehnya insya-Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hazatin yahgiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah 'alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Alhamdulillah, kita akan sama-sama mulakan pengajian kita. Okay, actually kita dah habis tau bab dengung tak dengung. Kita dah habis bab idgham sama izhar. Hari ni kita akan mula sambung dengan bab huruf-huruf mad pula. Okay, kalau kita kata dengung tak dengung cuma melibatkan huruf apa? Mim dengan nun. Itu dia tak? Kalau izhar dengan idgham, macam mana nak tahu bezakan dia? Sama ada dia idgham al-guna ke, izhar halki ke, izhar syafawi ke, izhar mutamas lain mutajan isai mutaqaribain ke? Banyak tahu bezakan antara dia ni idgham ataupun izhar. Sukun izhar. Kalau idgham dia bertasdid. Ya. Kalau dia kata last week kita ada belajar yang alif lam tak? Alif lam samsiah sama qamariyah. Itu juga dia kena sebagai idgham dengan izhar. Kalau samsiah dia panggil idgham samsiah. Kalau qamariyah yang bulat dia panggil sebagai izhar qamariyah. Dia kena jelaskan bacaannya. Sebab apa? Ke atas alif lam dia tu ada tanda mati. Kalau samsiah dia tak ada tanda mati kat lam, dia terus skip, dia beri lam. So when dia skip the lam, that means dia tak nampak lam. Tak nampak lam, the next huruf is matahari. Betul tak? Matahari samsiah. Pasal lam ni kita bilang, kita assume as huruf apa? Bintang. Okey, mim dengan nun. Lepas tu kita dah cover huruf mad asli, alif, waw dengan ya. Betul tak? Ini je kekuatan dalam baca Quran, dengung tak dengung, panjang pendek. Ya, selain daripada izhar sama idgham, ini aja. Kalau dengung tak dengung, dia akan melibatkan mim dengan nun. Sama ada dia bertanda sukun atau sukun mati ataupun dia bertasdik, tasdik tanda sabdu. Ini di atas. Kalau panjang pendek 2 harakat kan, 4, 5, 6 harakat semua melibatkan alif, waw dan ya. Itu je. Tak? Kita dengar orang baca Quran, ada panjang, ada pendek tak? Kan ya, kita boleh dengar, oh dia ni baca panjang, dia ni baca pendek. Hari ni saya akan masuk lagi satu bab hukum. Tapi kita dah cover bab hukum dengung tak dengung, dah cover idgham sama izhar, kita masuk lagi bab hukum-hukum mad yang panjang. Mungkin nanti the last half an hour kita akan belajar baca pula. Dan bila baca kita kena praktikkan. Okey, buka muka surat 75. Kita kena praktikkan apa yang kita baca, mesti nak praktikkan, apply all the hukum yang kita dah belajar.
termasuk hukum yang hari ini. Saya akan tanyakan hukum yang kita dah belajar daripada awal hingga ke hari ini. Malam ini nanti kita tengok apa yang kita belajar pada malam ni. Baik, mula-mula kita tengok dengung tak dengung. Kita dah cover mim dengan nun, antara kekuatan dengung tak dengung. Sama ada dia bertasdik ataupun bersukun. Panjang pendek melibatkan alif waw ya. Ini kekuatan panjang pendek. Kalau panjang, dia akan buka page 63 pula. Dia akan dikenali sebagai mat. Mat maknanya panjang. Bila dia kata panjang, maknanya minimum panjang 2 harakat. Kalau 1 harakat, dia tak panggil mat, dia panggil kasar. Sebab tu harful lin tak boleh cakap mat lin. Mat lin nanti kita belajar mat lin arik li sukun. Itu boleh. Sebab apa? Mat lin arik li sukun minimum 2 harakat, 4 atau 6. Tapi kalau harful lin, dia cuma 1 harakat je. Jadi 1 harakat kita tak boleh gelar dia sebagai mat. Kita boleh gelar dia sebagai huruf-huruf lin. Lin ni maknanya lembut ataupun lunak. Nanti kita jumpa pula yang lemak berkrim. Boleh lemak berkrim, standby aja. Okey. Mat maknanya panjang. Minimum panjang yang saya nak kata ni 2 harakat. Kalau mat panjang, pendek lawannya kasar. Kasar ni pula dia tidak lebih daripada 2 harakat. Maknanya 1 harakat lah. Kalau kita baca tak lebih dari 2, 1 harakat nama dia. Itu dipanggil kasar. Dia pendek kan. Sama juga dengan perkataan yang kita sering dengar, solat jamak dan kasar. Kita dengar tak solat jamak dan kasar kan? Dia 2 solat yang berbeza tau kita tengok Jamak ni dia himpunkan jamak daripada perkataan jamaah. Dia himpunkan solat zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak, itu dia jamak kan. Tapi belum tentu dia kasar. Dia boleh jadi jamak tamam tak? Ni kita cerita pasal orang musafir, dia akan jamak, dia himpunkan, lepas tu dia kasarkan solat tu, buat makna kena buat 2 zuhur, 2 asar. Maghrib tak boleh kasar, lepas tu isyak kena kasarkan 2 juga kalau nak buat jamak dan kasar. Tapi dia ada syarat dia lah, antaranya macam musafir dan sebagainya. Kalau kita tak musafir, kita boleh jamak tak? Kita tak musafir, kita dekat Singapura, boleh jamak? Kalau terdesak, boleh jamak tamam. Anda apa kategori darurat? Keadaan ikut pada keadaan, but not everybody yang betul-betul boleh buat hari-hari juga, depend dengan pekerjaan kita dan sebagainya kan. Macam doktor contoh kan, dia masuk operation theater pukul 1, satu suku pula dah masuk waktu zuhur pula. Dia keluar by time zuhur pun dah habis. Takkan dia tak boleh sembahyang zuhur? Dia kena sembahyang zuhur. Pasal dia keluar dalam waktu asar, dia kena jamak asar dan zuhur tamam 4-4, sebab dia belum musafir. Anda dia dah fly over tu musafir tak? Orang yang nak keluar rumah pergi umrah pun macam boleh jamak tamam. Pasal dia dah tahu lepas ni nak pergi airport pergi check in luggage, kena bawa kedebu, can be stuck dekat airport, sebab dia tak ada time nak solat kan. Dia boleh jamak takdim dekat rumah tak? Dia ambil zuhur dengan asar, lepas tu dia keluar pukul 2, by the time dekat airport maghrib dah flight dah, asar pun terbak, jadi dia boleh. Tapi dia tak boleh kasar tau, sebab dia belum keluar 2 marhalah. Okey, itu perkataan kasar. 1 harakat. The minimum 2 harakat is mat asli. Any problem untuk kenal mat asli? Saya rasa semua boleh kenal tak? Setiap huruf-huruf yang hijaiyah ni bertemu dengan huruf alif, huruf hijaiyah tu mesti nak berbaris atas. Itu dia petua. Kalau jumpa waw, dia berbaris depan. Macam ni, qaf jumpa waw, ini qaf jumpa alif, yang ni qaf jumpa ya. Ya dia nak kena baris bawah. This is mat asli. Sebab itu kita kena baca kila, yakulu. Ku tu 2 harakat. Qala. Okey, any problem nak kenal mat asli? Boleh? Okey, mat asli consider done, betul tak? Kita dah tick dia as done. Pasal apa? Kita dah kenal dia. Mat asli should be no problem. Mat asli also are known as mat tabi'in. Makna dia panjang asalnya. Actually dia nak cakap asalnya panjang.
Harapkan kita kadang berbual terbalik. Ya. Macam kita cakap school bus. Cakap Melayu tak boleh sekolah datang dulu. Sekolah bus tak. Jadi kita kena ambil school bus, ambil bus dulu, bus sekolah. Macam inilah kita kena pusingkan dia. Kita tak boleh panjang asalnya. Tak? Dia asalnya panjang. Ataupun dikenali sebagai mat tabi'in. Tabi'in ni dia perkataan orang Melayu cakap apa? Tabiat. Tak? Pada tabiatnya kena baca panjang. Okey. Setiap huruf mat asli dia boleh pergi lagi satu hukum kepada mat far'i. Tak? Kerana apa dia boleh jadi mat far'i? Kerana dia bertemu sama ada huruf hamzah atau huruf sukun. Tanda mati. Okey. Hari ini kita try cover yang jumpa huruf hamzah dulu. Kita tak mau cerita pasal huruf sukun. Sebab kalau jumpa huruf sukun, dia punya huraian dia lebih panjang lagi. Tak? Nanti dia boleh jadi mat arid di sukun, mat lin arid di sukun. Dia boleh jadi mat lazim. Mat lazim tak pecah pula, ada harfi, ada kalimi. Kan? Okay, kita fokus on jumpa hamzah dulu hari ni. Okey. Mat ni alif, waw atau ya, betul? Dia kalau huruf mat asli, dia cakap mat asli sahaja. Alif, waw, ya. Kalau jumpa hamzah, dia akan jadi dua hukum. Sama ada dia jadi mat muttasil atau mat munfasil. Lihat. Mat muttasil ni juga dikenali sebagai mat wajib muttasil. Yang ni dia panggil mat jaiz munfasil. Apa makna wajib? Wajib dia muttasil. Jaiz ni harus. Harus dia munfasil. Okey, pelan-pelan tak apa. Biar dapat ni dulu Munfasil dia melibatkan jaiz. Kalau muttasil wajib. Okey, apa makna muttasil ni? Satu kalimah. Kalau munfasil dua kalimah. Mana? Kita tengok ni, nak tahu dia satu, nak tahu dua macam mana? Kita tahu eja muttasil, kena ghostan ejaan dia. Ada SATTU ni, SATU satu kalimah. Boleh dapat tak? Diorang punya reverse. Instead of muttasil, kita baca lisatum ni, ambil yang satu saja. Boleh? Satu kalimah. Apa yang dikatakan satu kalimah, dua kalimah ni? Apa yang dikatakan muttasil, munfasil? Macam ni. Kita baca Quran, kita tengok macam panjang lah ayat dia tak? Sebenarnya ini semua daripada perkataan pecah-pecah satu kalimah. Kalau kita belajar i'rab, dia akan i'rab. Ingat tak saya beri doa? Kata muka pasal nak habis kelas lalu kita gunakan doa ni. Ini dah i'rab ni. Saya banyak font-font yang macam ni, saya banyak ada i'rab. Ni dia panggil i'rab. Allahumma. Apa? Yang ini dia panggil irhamna. Na ni kami. Sayangilah kami. Rahmah. Tak? Dia kata rahmah. Tak? Ini bil Quran. Okey, B ni dengan Al-Quran. Ni memang pecah-pecah tau. Sama ada dia satu atau dua kalimah. Faham tak? Tengok satu dua kalimah. Okey, ambil mudah. Kita ambil bahasa Melayu. Satu atau dua kalimah. Saya selalu ambil yang macam ni punya kalimah. Makan satu kalimah. Saya tak boleh pecahkan ma'an. Tak boleh pecah. Kalau saya pecah ma'an, saya ambil kat tengah-tengah sini, ma'an saya pecahkan dia, ataupun saya keluarkan n jadi maka. Dah tak boleh kena, dia punya makna dah lari. So this whole slot is satu kalimah, this whole slot is muttasil. Tapi bila masuk perkataan nasi kat sini, dia become dua kalimah. Satu kalimah, another kalimah. So this two is dua kalimah. Nampak tak?
You cannot break this one kalimah, but you can break between these two. Makan nasi, you can change this nasi. Makan roti, makan biskut, makan kuaci, makan apa saja, we can change this part. Because they are two different kalimah. Nah, so bila dia satu kalimah, we name it as muttasil, dua kalimah munfasil. Right. Kenapa dia bilang mat wajib muttasil? Kenapa wajib? Di satu kalimah wajib baca satu kalimah. Nah, sebab tu dia wajib. Kalau jaiz munfasil, jaiz mean harus. Nah, kalau dalam hukum fiqh, antara hukum yang harus ni nak cakap macam mana? Kita cakap macam okey, contoh, apa hukumnya kita mandi? Hari-hari kita mandi, apa hukum dia? Tak? Hukum dia bukan wajib, bukan haram, bukan apa tak? Hukum dia harus. Mandi tak? Mandi mesti nak mandi. Sebab apa? Sebab tak mandi jadi pengotor. Tak? So hukum dia harus. Harus maknanya apa? Kita nak mandi satu kali ke, dua kali ke, tak nak mandi terus ke pun boleh. Harus mandi. Tak nak mandi boleh? Boleh, dia harus. Tak? Nak mandi 5 kali satu hari, kita biasa suka. Ada orang nak mandi sekali, itu harus. You can choose. Sama juga nanti masuk munfasil ni, jaiz munfasil, you can choose. You nak baca ni 2 kalimah ke, you want to stop here, you can choose. Saya nampak tak cukup Ustaz, saya nak stop lah. Saya nak sambung Ustaz, sambung lah. Kita biasa suka. Tapi you got to apply dia punya hukum. You got to apply berapa harakat when you stop, berapa harakat when you sambung. Okay. Kita nak tahu dia punya bacaan. Kalau satu kalimah, muttasil, when you stop, kan, baca boleh up to 6 harakat. When you stop, when you continue, sambung, boleh pilih 4 atau 5 harakat. Tapi kalau munfasil, 2 kalimah, when you stop, jadi 2 harakat. When you continue, boleh 4 atau 5 juga. 4 atau 5 harakat juga. So kita nak senangkan untuk peringkat awal ni, untuk peringkat awal kita nak senangkan, kalau kita dah champion, kita boleh pilih dia 4, kita boleh pilih dia 5. Tapi untuk peringkat awal ni, when we sambung, continue, both ni sama ada muttasil atau munfasil, we choose 5 harakat. Supaya kita tak confuse nak wazankan dia in beginning stage. Tapi kalau dah boleh faham, dah mantap, okey, tak apa, you can choose. But you choose this 5, the others punya munfasil semua kena 5. That is the wazan. You want to choose 4 so can, then the others munfasil pun kena 4 harakat. Ya tak? Dia punya wazan. Ma'arif sukun kan baca 2, 4, 6. You want to stop yang 4, semua kena 4, 6 semua. Itu dia punya wazan. Boleh? Stop, dia ni 2 harakat, dia ni 6 harakat. Okey, kenapa dia berbeza? Nanti kita tengok kenapa dia berbeza. Pertama, between these two, nak kenal dia yang tanda wave ni. That is munfasil ataupun muttasil. Tapi not all, sebab apa, ada juga yang mad lazim kalimi, ya, dia pun ada benda tu. Mad lazim harfi pun ada benda tu juga, yang macam wave. Okey, kita go one by one. First nak tengok dia mad sama ada wajib muttasil ataupun mad jaiz munfasil. First, dia mesti come out this thing. Ni semua
dia mesti nak come out first. Nampak tak? Dia mesti nak keluar tu dulu. Why dia kena keluar tu? Sebab kita bercerita ni, cerita apa? Huruf mat jumpa hamzah. Betul tak? Yang tadi bercerita, we don't talk about jumpa sukun, right not? We're talking about huruf mat, alif, waw, ta, ya jumpa hamzah. Ini when you close the hamzah, kan mat ni, sya, dan tutup ni. Ya, ini tak ada, wave tak ada. Sya ni huruf mat lah, mat asli. So bila dia jumpa hamzah dan this thing come out, early stage wave ni tak ada, dia jadi su, mat asli. When dia jumpa hamzah, this thing come out. Ya, fi ni fa ya mati bawah fi, first stage tak ada ni wave. Bila dia jumpa hamzah, ada wave come out. Sama juga macam ni, nun alif atas nah tak ada wave. Bila dia jumpa hamzah, then the wave come out. Bu, mat asli. Bila dia jumpa hamzah, ada wave come out. Asal dia tak ada wave. Ya, bentuk yang macam wave tu, ataupun bulu kening pun ada. Kalau kelas pagi dia panggil bulu kening, ok lah, whatever, as long as korang boleh faham soal benda tu. Don't bother about this. Ni benda memang tulis tapi tak pakai, betul tak? Yang ini pun siapa, nun ya mati bawah ni, dia tak ada wave, just 2 harakat je mat asli. Tapi bila dia jumpa hamzah, then the wave come out. Boleh dapat ni juga. Ok, baru kita tengok 1 atau 2 kalimah. Mat wajib muttasil, maknanya yasya, 1 kalimah. Ujung dia bukan sya, syak, ada masuk hamzah punya sound kat ujung dia. Bukan yasya, yasya. Kalau tulis Rumi, dia ada apostrophe kat atas itu. Bisu, su saja, su ada apostrophe, jadi bisu, 6 harakat. When you stop, 6 harakat. Hatta tafi pun 6 harakat when you stop. When you sambung 4 atau 5, then we choose 5 tadi kan. Bisu iwa ana, contoh kalau nak sambung sana. Bisu i wa ana, yang ini yasha'u amman, u ni nak sebut when you sambung. Hatta tafi, fi tau, jangan fi 5 harakat. Ayabani, contoh macam itu, contoh. Dia dapat tak? Ok, now you see, when you sambung, of course you jumpa hamzah. Baca 4 atau 5 harakat kan, kita ambil 5 kan. When you stop pun jumpa hamzah. Sambung jumpa, stop pun jumpa. Sambung dah tentu jumpa, we move forward, we jumpa dia. When you stop kat fi pun you kena jumpa hamzah. Why? Hamzah is part of this kalimah. You cannot break that kalimah. Contoh macam, saya selalu kasih contoh sawah padi, betul tak? H is part of that kalimah. Sawah, then you can change dia, padi, sawah, bendang, whatever it is. Tapi sawah ni, huruf H is part of this sawah punya kalimah. You cannot break. You berhenti pun jumpa sawah, you sambung pun sawah padi, ada H punya sound. You cannot berhenti je, you tinggalkan H, then become nama mula. Nampak tak? That's why dia bilang mat wajib muttasil. Wajib masukkan hamzah tu, wajib. Sebab apa wajib? Sebab hamzah tu sebahagian daripada kalimah ni. Boleh? Kalimah yasya ni, hamzah ni sebahagian daripada kalimah su ni, bisu. Sambung pun jumpa dia, berhenti su pun dia ada kat situ. Hatta tafi, berhenti pun kena drag dia juga.
put the involve macam H tadi tu. You must pull the H in. You don't pull the H in, then become nama ular. Tak? Sama juga, you don't pull this Hamzah in, become lain makna. Why? Because Hamzah is part of this kalimah. That is why dia wajib involvekan Hamzah. Tak? Okay. Yang ini jaiz, harus. You want to involvekan Hamzah boleh, you don't want also pun boleh. Nak mandi satu hari berapa kali, 2 kali boleh, 3 kali pun boleh. Tak nak mandi pun boleh. Kita lebih suka tak? Dia harus. Maknanya jaiz. Amman khalaqna inna na 5 harakat sebab kita jumpa Hamzah. Khalaqna inna, apa tak? Na 5 harakat baru inna. When you sambung, when you stop 2 harakat saja. Why? When you stop tak jumpa Hamzah. Betul tak? When you stop tak jumpa Hamzah kan? So tak ada this wave. Bila tak ada this wave, mak asli lah. Back to the normal one, mak asli. Mak asli means 2 harakat. Amman khalaqna inna, dah lain cerita pula. So you want to stop, can. You don't want pun can. But you want 2 harakat, you don't want to stop, you want to sambung, then become 5 harakat. Tak? That means harus. Harus apa? Harus berhenti, harus sambung. Kita bersuka. Wa anabu ilallah. I don't want to sambung, Ustaz, nafas tak ada. Want to stop, can. But stop. Wa anabu, mak asli saja. 2 harakat, tak jumpa Hamzah, forget about this wave. Nampak tak? Boleh? Akhir lagi. Ini pun 2 kalimah tak? Wa anabu lain kalimah, ilallah lain kalimah. Yang ni aman khalaqna lain kalimah, inna lain kalimah. Seolah-olah ni apa tak? Khalaqna ni makan, ini inna nasi. Contoh macam tu, 2 kalimah yang berbeza. But this Hamzah is sebahagian daripada this kalimah, 1 kalimah. So yang 1 kalimah ni ada panggil muttasil, yang 2 kalimah ni dia panggil munfasil. When tu sambung, ya bani Adam. 2 kalimah. When tu stop, ya bani can. Okey, kita berhenti kejap. Azan. Oh, ni azan sini. Kita azan apa? Masjid kita stop. Ya bani. You want to stop 2 harakat. Adam. Because 2 kalimah. Ya bani can change. Ya bani Israel pun boleh. Ya bani, wahai anak-anak. Okey, kita stop kejap azan. Nanti azan kita sambung insya-Allah. Cuba tengok dulu macam mana dia jadi 2 kalimah tu. Baca page ni pun boleh 65. Dia tunjukkan ni semua, tengok yang saya underline ni. Mak jaiz maknanya harus. Nak boleh baca 2 harakat, 4 atau 5. Ada yang baca 6 harakat. Tapi on our qiraat, riwayat Hafs, mat munfasil dia baca only 4 atau 5 harakat. Tengok dia ni pun boleh tick. Dia punya point-point ni I go with point form lah supaya senang. Jika berhenti bacaan atas huruf mat, maka huruf sebelumnya dibaca 2 harakat, jadi mat asli balik.
This is about 2 kalimah. When you stop, become asli. Dah habis ke azan? Sekejap Dah habis ke azan? Sekejap Okey. Mat wajib muttasil. Dia tahu sini berangkai macam satu kalimah lah Pasal dia under one kalimah berangkai. Dia kalau kita sambung boleh baca 4 atau 5 atau 6 harakat. Dia taruh footnote. Footnote ni kat bawah dia tulis 6 harakat bila berhenti bacaan padanya diharuskan baca dengan 6 harakat. That mean when we stop baru 6. When we sambung 4 atau 5. Saya sengaja pilih 2-2-5 supaya nak senangkan kita balancing. Atau nak ambil 4 pun boleh, 2-2-4 senangkan balancing. One kita dah okey, stable dengan kita punya wazan, kita boleh pilih dia ni 5, dia ni 4 pun boleh. Tapi kena standardize tau, yang lain pun sama tau. Okey. Now kita tengok apa dia punya kepahaman kita nak tahu dia 1 atau 2 kalimah. Pertama kita kena tengok, kita kena faham bahasa Arab. Kalau kita tak faham bahasa Arab, kita tak tahu ni 1 atau 2 kalimah. Betul tak? Kalau kita tak faham bahasa Arab, we thought ya bani Adam ni 1 kalimah. Actually ya itself sama bani dah 2 kalimah. Ya ni is wahai, bani ni anak-anak. Dia benun anak, satu orang anak tapi ada ya kat sini. Bani 2 rakaat mana banyak anak. Satu anak mau banyak anak kan. Bila dah banyak anak, wahai anak-anak Adam, kita lah antara kan, dia boleh tukar wahai anak-anak Israel, ya bani Israel, ya bani Adam. Dalam Quran banyak kalimah ni. So when you stop ya bani 2 rakaat saja. Why? When you stop here dah tak jumpa hamzah. So forget about this wave. Ni is just mat asli. Boleh? Hamzah ni dia call it mat apa? Badal. Betul tak? Huruf mat yang melibatkan hamzah badal. Mat asli pula. Baca macam mat asli, nama hukum mat badal. Baca macam mat asli, nama hukum mat silah. Tapi mat silah melibatkan hadomir. Tak? Okey. First saya bilang nak tahu dia 1-2 kalimah, kita nak kena faham bahasa Arab baru kita tahu. Kalau tak faham bahasa Arab, kita kena tengok dia punya indication, dia punya clue. Macam mana orang tulis Quran ni, dia kasih kita kemudahan. Dia tak tulis tanda mati, dia tulis mim kat dalam ni sabdu, maknanya dia suruh kita apa? Masuk kat sini, suruh idramkan kat sini. Tak? Sabdu. Dia tak tulis nun, tanda-tanda mati tak ada, dia boleh jadi ikhfa atau idram. Ni ada tanda mati pula ada, dia jadi izhar. All these are the clue. Izhar dia punya ni parallel, tanwin pathatain kasratain, dia punya domatain 69 ke C9 yang like that. Kalau dia ikhfa atau idram, dia become 99 domatain. Dan dia punya pathatain doma apa? Kasratain tak parallel pula. Ini memang dia sengaja tulis macam ni supaya memudahkan kita baca. So nak tahu dia 1 atau 2 kalimah pun dia kasih kita mudah. First, 1 kalimah. 1 kalimah hamzah will go by its own. Relax seorang-seorang solo. Dia tak supported by huruf alif. Yang ini hamzah duduk dekat bawah alif. Duduk bawah alif. Dia can be hamzah duduk atas alif. Maknanya dia kena bersandar pada alif. Macam ni, sebelah ada alif mat badal. Yang ini tak ada.
Dia relax one corner dalam seorang. Okay, first, kalau dia Hamzah by his own, dia satu kalimah. Hamzah supported by alif, sama ada kat bawah atau kat atas, ataupun macam mak badal sebelah ada alif, dia dua kalimah. Itu dia pay clue dulu, tengok yang senang-senang dulu. Boleh dapat tengok ni tak? Nanti bab baca kita yang situ dia, kita akan baca satu surah. So kita ambil surah Yasin contoh. Boleh? Okey. Duduk. Okey, next kita tengok tanda-tanda dia. Okey, tadi saya bilang apa? Hamzah supported by alif Betul tak? Hamzah supported by alif, sama ada dia bawa alif atau dia balik. Kalau kita jumpa kan dia duduk atas alif. Betul tak? Ini pun dua kalimah. Only alif. Hamzah can also supported by waw. Ini satu kalimah, bukan dua kalimah. Hamzah also can be supported by ya. Nah, ini pun dia kena satu kalimah juga, sorry. Nanti jumpa, kita baca surah-surah ni, kita akan jumpa. Nak jadi susah lah, tapi bila kita dah go through, nanti saya akan tanya nama-nama hukum. Biasa saya tanya nama-nama hukum, then we can see. Satu atau dua kalimah I will ask. Okay. Selain daripada this clue, nak tahu satu atau dua kalimah, okey, yang ini kita nampak Hamzah by his own, dia tak supported by alif. This is satu kalimah. Halail, il ni kena nak matikan. So Hamzah ni is part of this halail by kalimah. Dia tak ada kat ujung, dekat tengah-tengah tapi kan. Dia bagi mat wajib muttasil. Satu kalimah. Yang ini supported by alif. Betul tak? Kan? Satu ke dua kalimah ni. Yang ini satu kalimah. Betul tak? Why? Sebab ini bukan mak badal. Ini mak iwad. Dia double. Sebab tu ada mim, nak tunjukkan kita sebelah ada huruf ba. Kalau dia mat badal, dia tak payah taruh mim jumpa ba. Kita assume sebelah dia ada ba, dia taruh mim to show us this is tanwin. Tanwin means mat iwad. Boleh? So this is also satu kalimah. Okay. Yes, Hamzah tanwin is satu kalimah. Cuma cara baca dia nanti tengok ada different. This dua tanwin. Consider satu kalimah. Baca dia macam mak iwad. Okey, saya ambil dari sini. Wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisa. Macam mana mati dia? Nisa ke nisaa? Dua rakaat. Why? Pasal dia tanwin. You cannot nisa. Tak boleh. Mas nisa dua rakaat. Macam baca mak iwad. Only tanwin fathatain. Mak iwad only fathatain. Dia tak ada tanwin kasratain dua bawah, tak ada domatain. Kalau dia kasratain dua bawah, nisa. Domatain, nisa. Only fathatain baru dua rakaat. Boleh tarik? Ni pun mak iwad lah berhenti. Raqibah ni, Raqibah tak boleh cakap dulu. Dia bukan mutasil mufasil. Ni, nampak? Dia pun mutasil. Dua rakaat. Mak iwad. Dia double. Dia tak boleh single. Kalau single dia jadi mak badal. Yang tadi juga sama juga. Yang ini Hamzah by his own, satu kalimah. Hamzah by his own, nisakum.
Kan dia panggil nisaikum. Nisa ni apa makna nisa? Surah An-Nisa. Perempuan wanita Maknanya nisa ni kata jamak kepada banyak wanita. Macam surah Al-Anbiya kata jamak banyaknya nabi. Satu orang nabi panggil nabi, kalau dah banyak anbiya. Ni nisa ni perempuan yang banyak. Sebab apa banyak? Sebab dia taruh kum situ, kamu. Perempuan-perempuan kamu. Macam tu. Nisaikum. Apa tak?